Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sehari ini satu lagi kejutan yang bakal dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan semasa sidang parlimen yang bakal diadakan minggu hadapan pada 13 Februari ini. Ini adalah satu tindakan berani ya daripada Perdana Menteri dan juga perubahan ya mereformasikan sistem parlimen kita yang mana gagal dilakukan ataupun Perdana Menteri yang sebelum ini takut untuk mengadakannya. Apa dia sahabat semua? Jadi sebelum itu sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk support Orang Indonesia Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia kejutan perubahan di parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pertama kali melakukannya, yang mana tiada Perdana Menteri yang sebelum ini berani untuk membuatnya atau melaksanakannya. Namun inilah satu tindakan terpuji daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersemuka menjawab soalan, menjawab ya apa-apa kritikan, apa pertanyaan daripada ahli parlimen, daripada kerajaan maupun daripada kerajaan itu sendiri. Ini yang kita akan lihat sahabat-sahabat semua. Memang ini agak mengejutkan kita, tetapi ini adalah satu langkah ya permulaan untuk mereformasikan Dewan Rakyat khususnya. Jadi saya ingin membawakan kita seperti mana yang sebagai tajuk tadi. Perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Ya, mungkin karena mereka takut untuk berdepan dengan soalan-soalannya. Jadi apa yang saya ingin nyatakan adalah sesi bertanya soalan sahabat semua. Sesi bertanya soalan selama 1 jam kepada Perdana Menteri dibenarkan di Dewan Rakyat yang akan dilaksanakan pada sidang parlimen yang akan bersidang pada 13 Februari depan. Ya, ini akan dimemulakan ya, mereka akan memulakan kelainan baru dengan mengadakan sesi soal jawab Perdana Menteri bersama ahli-ahli parlimen. Dalam sesi itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memperuntukkan tempo sejam untuk menjawab segala persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen ya daripada kerajaan maupun daripada pihak pembangkang atau pembangkang. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul berkata untuk permulaan sesi itu akan dilaksanakan secara ujian rintis pada setiap Selasa selama 1 jam ya. Katanya kita cadang sesi itu dilakukan pada setiap Selasa untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan yang ditujukan kepada beliau, dan pada Khamis pula sesi waktu pertanyaan menteri. Ini dia. Antara pembaharuan yang akan dilaksanakan ia cuma boleh dimaktubkan sebagai sesi tetap. Ya, belum dimaktubkan secara sesi tetap sebab ini adalah ujian rintis permulaan pembaharuan dalam parlimen. Katanya kita mula sebagai ujian rintis dahulu untuk mengenal pasti ya ada masalah yang mungkin timbul susulan pelaksanaannya. Beliau berkata sesi pertanyaan ini juga memerlukan pindaan pada peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat sebelum digazetkan sebagai sesi tetap sidang Dewan Rakyat sebagai usaha untuk memastikan usul di bawah ahli parlimen dapat dibincangkan. Johari berkata sesi Kamar Khas juga ditambah baik dengan memperbanyakkan jumlah usul, yaitu daripada 2 usul setiap sesi kepada 4 usul. Ini antara yang dilakukan terbaik ya, karena tidak seperti sebelum-sebelum ini yang di-Pertua Dewan ya memang begitu berkeras sekali untuk menerima sebarang perubahan. Johari turut berhasrat untuk membuka ruang kepada ahli parlimen pembangkang dan juga penyokong kerajaan untuk mengemudikan sesi itu. Ini bermakna bukan saya dan 2 timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat saja yang boleh mengemudikan sesi itu, tetapi peluang turut diberikan kepada ahli parlimen lain, tegasnya. Ini satu cara yang demokrasi ya, bukan saja daripada pihak kerajaan, Dewan Rakyat, Dewan Speaker Rakyat penolongnya, tapi juga ya boleh dikemudikan atau dipengerusikan oleh
ahli-ahli parlimen ya daripada pembangkang maupun kerajaan itu sendiri. Anwar yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat pada 24 Februari ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan pembentangan belanjawan ya. Belanjawan yang mana berkisarkan tentang bagaimana untuk memulihkan ekonomi, bajet-bajet untuk rakyat yang terkesan, terbeban dengan masalah yang kita hadapi sebelum ini. Itu dia masalah inflasi, masalah ringgit yang menjunam. Tetapi semua itu ya, semua itu sekarang ini kita dapat lihat ya perkembangan positif selepas kerajaan perpaduan ini mengambil tampuk pemerintahan daripada Kerajaan Perikatan Nasional ya, Perdana Menteri seperti Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri ya, yang nampaknya ya mereka tidak bermayah, tidak mempunyai penyelesaiannya, walaupun mereka mempunyai menteri yang begitu ramai, timbalan menteri, penasihat khas dan juga duta-duta. Dan kita lihat nyata sekali bahwa mereka gagal ya melaksanakan tanggungjawab mereka yang sebenarnya, sahabat semua. Jadi seterusnya kata Johari berkata, beliau juga mencadangkan mewajibkan semua ahli parlimen untuk menjalani pemeriksaan kesihatan setiap 6 bulan bagi memastikan status kesihatan wakil rakyat berada pada tahap optimum untuk melaksanakan tugas mereka. Mengenai liputan media pada persidangan Dewan Rakyat pula, beliau berkata, wakil agensi media dibenarkan berada di ruang lobi parlimen bagi mendapatkan reaksi daripada menteri atau ahli parlimen bermula persidangan ini selepas ia tidak dibenarkan susulan penularan COVID-19 sebelum ini. Persidangan Dewan Rakyat akan bermula 13 Februari ini, yaitu minggu hadapan sahabat-sahabat semua, yang didahului dengan istiadat pembukaan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasya sebelum sesi perbahasan titah diraja selama 5 hari. Itu dia. Dan kemudiannya akan diteruskan dengan pembentangan belanjawan 2023. So, ini adalah satu langkah terbaik ya. Langkah untuk mereformasikan parlimen yang sebelum ini begitu takut sekali ya dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Namun hari ini dengan Dewan Pengerusi Dewan Speaker yang baru dan juga kerajaan yang baru di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh melihat ya sedikit demi sedikit ya perubahan mereka lakukan. Dan ini boleh membawa kebaikan ya, membawa kebaikan kepada ahli parlimen untuk mereka terus menyuarakan suara rakyat melalui landasan seperti yang disediakan ini. Begitu juga dengan perkembangan para wartawan juga boleh berlegar ya di lobi parlimen supaya mungkin boleh membuat kerja bertanya soalan daripada menteri-menteri, daripada ahli parlimen dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, bagi saya ini adalah satu langkah ke depan ya, satu langkah ke depan yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan dan juga parlimen ya pada hari ini, yang mana ya mereka boleh bertanya secara terus kepada Perdana Menteri ya pada sesi selama 1 jam itu. Jadi itu dia apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Mungkin Anda juga mau memberikan sebarang komen. Adakah perkara yang diperkenalkan ini adalah satu perkara yang boleh membawa perubahan kepada parlimen kita? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja sahabat-sahabat semua. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan pada untuk channel ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangka, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.